Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Akan support, okay. Lain yang kita boleh tengok peluang entry, mungkin kita boleh tengok kepada GBP USD kalau dia tak pergi jauh dah. Ni kita ada satu retracement, nak sampai satu support, jadi nak masuk pun tak berapa cantik. Kita lihat kepada AUD USD tengah naik balik. Kita ada kekuatan dekat AUD. USD CAD, ini mungkin something yang kita boleh tengok lah. USD CAD kita ada support kat sini dan dia dalam keadaan yang uptrend. Sedikit uptrend sideways, tapi daripada besarnya adalah agak uptrend. Jadi kita mungkin boleh tengok mengambil peluang untuk nak enter yang ini. Okey, 1.3235. Okey. 1.3235 dan TP pada 1.3315 kita long pada market. Okey. Ni something yang kita boleh cari peluang untuk entry ya. Okey. Waalaikumsalam dan okey, jadi itu something yang saya lihat ada potensi lah. Daripada lain-lain tu dah banyak pergi. Ni yang masih ada sideways move. Kita nampak daripada sudut besarnya kebimbangan mengenai sentimen pasaran yang agak negatif. Mungkin kita boleh cari peluang untuk USD CAD untuk long. Tu yang saya nampak lah ke arah US Open, dan kita nampak Kanada pun semakin lemah. Kenapa UCAD? Daripada sudut risk reward, saya tengok itu je. Risk reward, lain tak ada. Okey, itu untuk sistem tu kita ambil dengan cara ringkas. Kalau saya trade lain, saya tak macam tu. Ni kita 9-5 minit masuk, 11-5 minit kita keluar. Tak kisah apa jadi. Kita buat je dulu. Lepas 30 kita tengok performance dia, mungkin kita akan tukar parameter sekiranya dia tak perform. Pada waktu ni pun dia tak perform. Cumanya kita nak dapat base dia dulu. Inilah cara anda kalau anda sedang test satu teknik. Itu yang anda buat Jangan terus dapat teknik terus trade dia dengan full account. Jangan. Kita apa yang kita punya ni, duit tu kat kita. Itu yang konsep yang saya cuba perkenalkan kepada semua. Duit tu kat kita. Yang kita boleh kawal dalam trading kita adalah kos kita. Berniaga. Kita kawal kos kita. Jadi bila kita tengah pakai something yang kita tak tahu, sistem, biarpun orang pakai jadi, kita nak pakai, orang kata, ni confirm jadi. Jangan. Kita pakai dia dulu. Tradekan dia dulu dengan 0.01 microlot. Buka paling kecil. Kalau dekat saham tu satu lot CFD dia 10 unit. Try buka yang macam tu dahulu. Lepas tu check 30 kali. Tengok apa dia punya performance. Tengok saya ambil risiko banyak ni. Ini saya punya pulangan. Jadi kita tahu prestasi kita. Lepas tu barulah kita dapat trade. Dia ada stop loss, dia ada TP. Kita trade dengan berdisiplin. Kita tahu performance dia. Kalau pakai benda yang kita tak tahu, tu yang selalu kita kadang-kadang kan. Kita pergi belajar satu teknik, lepas tu keluar balik, kita belasah dia, macam kita trade biasa juga. Lepas tu belum apa-apa, 4 kali stop loss dah. Kita kata teknik tu mengarut, tak dapat pakai ni. Tu selalu jadi. Entah-entah teknik tu bagus. Mungkin pada waktu kita pakai dia tengah tak kena dengan market. Dia tengah mengalami drawdown period. Cerita dia bila kita tengah mengalami drawdown period, bila kita tengah test, kita trade dengan kecil. Bila kita dah okey balik, kita masukkan. Dia buat duit, kita pakai dia. Trade macam biasa. Dia drawdown balik, kita letakkan kecil balik. Kita pakai benda, selalu dulu, kejap-kejap tukar je lah. Dah cukup lah tu tak payahlah dah lah tak penat ke tukar-tukar teknik ni. Saya kalau kita tak tetapkan masa, maksudnya tak tetapkan masa tak kisah. Ini cuma teknik yang kita buat, yang saya buat ni untuk sebab kita enter masa webinar itu saja.
Jadi nanti kita akan tukar dia kepada performance dia. Kalau perlu tukar, kita tukar dia. Kalau dia perform, kenapa tukar dia? Itu saja. Apa juga teknik yang dapatkan, buat dia. Tak kisah. Okey. Jadi kita lihat satu-satu dulu currency yang ada untuk USD sekarang. Kita dah mula masuk US session. Jadi pada malam ini tak ada banyak daripada sudut data. Kalau kita lihat daripada sudut data pasaran, kita cuma ada ini pukul 9.30 nanti timbalan chairperson untuk ni nombor 2 kepada Jerome Powell lah, iaitu Clarida yang akan bercakap pada pukul 9.30 dekat New York, satu function dekat New York. Clarida ni kalau nak tahu, dia adalah seorang pengundi dalam FOMC. Dia adalah seorang hawkish. Jadi kita expect dia akan sebut benda positif lah. Tapi kalau dia sebut benda negatif mengenai pertumbuhan ekonomi, mengenai tarif, mengenai data-data yang tak bagus kepada US, itu akan menyebabkan USD jatuh banyak. Tapi kalau dia sebut benda yang positif, kita tak ada. So, dia memang positif. Dia seorang hawkish. Mana kita tak nak dapat hawkish dengan dovish ni. Saya simpan lagi tak? USD Hawk dengan ni mana pula dia? Saya simpan lagi ke tak? Tak ada, saya tak simpan. FOMC Hawk Dove. Kita tengok. Saya simpan lagi ke tak? Okey. Ni kita tengok dia updated ke tak okey. Not bad. Dia updated Jadi Clarida ni, ni Clarida ni. Pada waktu ni dia seorang ni. Komen terbaru dia sebelum ni adalah agak positif. Ini link dia. Anda boleh dapatkan link dekat sini. Okey. Itu link dia, Khairul Nizam. Data Conference Board Consumer Confidence. Okey, kejap Data Consumer Board Confidence ni dia. Tengok, try buat benda ni. Tengok apa dia. Try tekan. Nampak merah ni, dia tak mempunyai ni. Sebab ini delay data. Tengok ni. Cuba buat ini. Tekan ini. Okey. Tengok apa dia. Conference Board punya ni, Consumer Confidence Data, dia sama lebih kurang macam University of Michigan dulu. Biasanya dia tak ada kesan. Biasanya. Tetapi pada hari yang kita ada data, bila market agak senyap, sekiranya bacaan dia miss banyak, market jangka dia ada penurunan. Kalau dia miss lagi banyak, then baru ada kesan. Kalau dia miss 135, 136.0, tu tak ada kesan. Tapi kalau dia miss banyak, 134, 132, ni saya tunjukkan apa market punya range. Ni ada dekat kalender. Sekejap. Ini minimum dengan maximum reading. Sekejap ni consumer confidence ini USA ni market jangkakan di antara 133.9 sehingga 139 jadi julat dia agak besar. Sekiranya dia 133.9 ataupun ke bawah 134 tu, then barulah kita ada pergerakan yang melemah dekat USD. Kalau dia miss sikitnya, not really. Dia tak akan sustain. Lemah sekejap, lepas tu tak ada apa-apa. Sama juga kalau dia mengukuh 138, not really. Tapi kalau dia sampai 139, 139.5, itu kita akan ada movement dia. Boleh faham Izam? Ni. Biasanya tak. Dia tak panggil Zul dia, tak payah sifu-sifu. Dia tak, biasanya tak ada tapi sebab malam ni kita ada tak ada apa-apa dalam kalender, tu yang menyebabkan data ni adalah satu soft data, consumer confidence survey.
oleh conference board. Itu salah satu lagi lah. Okay. Jadi kita tengah tunggu Clarida ni. Clarida tu akan move market lebih banyak kalau dia komen pasal polisi dengan ekonomi. Ya, itu yang jadi tumpuan. Kalau conference board tadi, not really. Kalau Clarida komen benda positif, kita kata USD yang okey lah. Tapi kalau dia mengejutkan market dengan keluar komen negatif, then barulah anda pergi tekan short USD. Kalau dia komen benda negatif. Sebabnya tak ada apa-apa malam ni. Orang ni, selain daripada Clarida malam ni, kita ada a few Fed talk. Ada a few Fed talk. Yep. This week. Kita ada a few. Kita ada Clarida, kita ada Bostik, semua. Dia orang semua sekali malam ni dekat satu function ya. Yang lain-lain dia orang akan komen, tapi tumpuan adalah kepada Clarida ni sebabnya dia nombor 2 selepas Jerome Powell. Dia timbalan. Kalau nak tahu siapa Clarida ni, kalau tengok kat sini pun nampak ni. Dia nombor 2. Ni muka dia. Nak tahu macam mana muka Clarida tu, ni Clarida. Yang lain-lain ada juga ni apa yang akan bercakap pada malam ni. Tapi macam kalau macam Rosengren bercakap, Evans bercakap, dia tak ada kesan. Dia orang ni tak mengundi. Faham tak? Dia orang ada rotation. Bukan, dia bukan perempuan. Dia laki. Aduh. Okey. Kaplan bercakap, dulu Kaplan bercakap ada kesan. Tapi sebabnya dia tak mengundi. Kita tengok Kashkari ni. Kashkari dengan si Bullet ni. Josh, ni laki, ni perempuan nama Josh. Haka, ni Barkin, Delhi, dia orang ni mengundi. Tengok, kalau yang tak mengundi dia boleh sembang, tak ada apa-apa. Tapi yang mengundi ni sembang, dia ada satu undi. Ingat, FOMC tu adalah menerusi undian. Orang nak tengok, kalau Clarida dia cakap benda positif, maksudnya kenaikan kadar faedah masih seperti dirancang. Tapi kalau Clarida komen benda negatif, dia seorang yang hawkish, dia kira okey lah menyokong kepada kenaikan kadar faedah semua. Tapi kalau dia komen benda yang negatif, nampak bertukar dah. Something change. Ada kemungkinan lebih ramai mengundi untuk lebih kurangkan projection path kepada masa depan ke yang ini. Yang ini yang ini yang kita selalu tunjuk tu, yang ini dia kalau buat fundamental, ini benda dia. Kalau nak faham apa itu fundamental ni, kita trade currency, yang banyak move currency ni interest rate. Kenapa? Swap tu interest rate differentials. Kalau anda nak tahu, selain daripada tengok swap tu, selain daripada tengok interest rate, tak dapat ambil dia direct macam tu. Saya tunjukkan apa yang ada dekat ni. Saya tunjukkan apa yang ada dekat SM lah. Okey. Kita tengok. Saya tunjuk apa maksud benda ni. Okey. Ramai lagi yang tak faham apa itu swap ni. Okey. Saya tunjukkan yang ini. Okey, contohnya. Tengok ni spek. Mana pula dia pergi? Okey. Tengok NZD mempunyai swap, mempunyai interest rate sebanyak 1.75. US 2.25. Tetapi long dengan short dia dua-dua negatif. Kalau anda hold dia overnight, kalau anda siapa ni try, cuba anda buat dekat demo Islamic account, tak nampak benda ni. Sebabnya negatif, sebab dekat broker dia ada tambahkan dia punya ni, dan dia bukannya guna dia punya gunakan dia punya interest rate policy tu. Banyak broker menggunakan LIBOR rate punya interest rate, LIBOR punya rate, kalau nak tahu. Okey. Kalau maksudnya kalau anda pegang long ke, pegang short ke, ada dua-dua kena pau. Okey. Okey, ni kita tengok pula kepada ni. Ni dia. UCAT, dua-dua negatif. Okey, bila kita nampak interest rate dia dekat-dekat, cuba tengok benda macam ni. Euro USD. Mana Euro USD saya ni? Tak ada Euro USD.
Anda pergi. Sekejap saya cari pula. Mana hilang pula. Sebab dia ada, okey atas sana. Kenapa? Hilang pula Euro USD saya ni. Kita ambil lah Euro AUD. Okey. Euro AUD. Bila anda pergi short Euro AUD, anda akan ada positif swap. Semua pair ada interest rate. Macam mana tak ada swap? Semua pair ada ni. Euro USD bawah. Kat mana Euro USD ni? Ni saya tunjuk sama lah. Euro AUD. Semuanya ada swap. Nak tak nak. Itu adalah something yang sebab itulah kalau nak tahu pegangan antara yang menarik dalam currency trading ini mungkin bukan untuk retail trader lah. Ini lebih kepada institution trader. Adalah kepada carry trade punya teknik. Carry trade. Kenapa ada positif dengan negatif? Dia selain daripada kita tengok interest rate bank pusat tu, mana anda bayar anda punya kereta 3.25 ke? Tak kan? Anda punya kereta punya ni lebih tinggi kan? Ada market rate bawah Euro TRY. Sama lah, tak kisah. Sama. Kita ambil contoh je. Kalau anda pegang long untuk Euro AUD ni, anda akan kena charge. Anda akan kena negative swap. Anda akan nampak ramai guna Islamic account sebab tu tak nampak benda ni. Anda buat dekat demo, anda akan nampak benda ni. Okay. Manakala untuk short swap ni, kalau anda short Euro AUD, anda akan ada interest positif. Euro lebih murah daripada AUD. Bila kita short dia, kita akan ada positif daripada segi cost dia, daripada sudut interest rate dia. Okay? Jadi bayangkan macam ni. Kalau anda enter, sebab itulah forex ni menarik perhatian untuk kalau nak faham apa yang menggerakkan pasaran ni, benda ni. Bayangkan anda ada duit sebanyak 100 ni mana Euro AUD. Kita ambil Euro USD lah. Mana? Ni dia. Dari tadi hilang. Tak nampak. Mata ni kurang awas. Okey. Saya tunjukkan ni. Saya tunjukkan ni. Euro AUD short dia positif. Kalau ada short dia ada positif. Okey. Kalau kita nak short Euro USD. Euro USD sekarang ni harga dia 113.348 Okey. Katalah anda short Euro AUD dan anda pakai satu-satu. Faham? Satu-satu ni anda tak pakai leverage lah. Anda pakai satu-satu. Maksudnya anda memerlukan $113,352. Sebab dia dalam USD sebelah kanan tu. Anda short dia. Okay? Dan setiap hari anda akan mendapat sebanyak $5.43. Itu secara ni 0.053% swap satu hari. Itulah maksud dia. Cuba cari mana satu swap yang ni. Siapa non-Islamic account. Dia berubah-ubah. Dia ada perubahan dia depending kepada LIBOR rate. Dan kena faham, bayangkan kita trade pakai leverage. Anda nak beli 100 lebih satu lot tadi, dia bergantung pada unit. Anda masuk katalah anda ada 100,000, 113,000. Anda masuk gunakan leverage 50. Maksudnya anda boleh masuk 50 lot untuk ni Euro USD short. 50 kali dengan 5.43 tadi. Berapa dah? 200 lebih. Dengan percuma diberi oleh market. Itulah satu sebabnya forex ni menarik perhatian. Close position. Dia kena dibawa carry forward satu hari iaitu pada tutup New York tu. New York tutup, swap tu dikira. New York tutup, try tengok benda ni.
Try tengok-tengok benda ni dekat demo account. Try buat. Itu salah satu caranya bagaimana institution ni memperolehi positif swap dan dia memperolehi pendapatan daripada trading. Kalau nak faham. Cantik pula UCAT kita ni. Cantik sekarang lah. Okey. Okey, apa kena-mengena dengan polisi ni? Inilah dia. Awal pula kita masuk ni. Kita baru cerita USD ni. Okey. Katalah Clarida tadi kata positif. Okey. Jadi market jangkakan ini akan kekal ataupun makin kuat. Jerome Powell pula kata, oh bagus. Kita jangkakan ini akan kekal ataupun makin kuat. Dan sekiranya ekonomi diorang jangkakan ini pun meningkat pada tahun depan. Sebab itu untuk carry trade dia akan cari positif swap. Dan dia punya ni lebih berkala. Dia akan secara berkala slow naik. Kalau anda nampak yang positif swap ni biasanya slow naik. Tapi bila dia hit bila anda nampak dia hit contohnya dia hit bila dia hit stop loss, bila contohnya Euro USD ada short tadi katalah kita ambil lah Euro USD. Okey, saya bagi contoh dia. Euro USD. Okey, kita ambil lah daily chart kita ambil daily chart. Ni saya bagi contoh dia. Okey, kita ada, kalau kita trade lah, kalau kita institution trader, mana anda letak stop loss? Mana ada tempat letak stop loss? Kat yang kuning ke yang merah ni? Kat yang kuning ke yang merah ni? Kalau kita short yang inilah. Kalau kita institution. Yang merah, dia tak letak dekat yang kuning ni. Ini tengah-tengah dunia. Okey. Anda akan dapati kalau pergerakan pasaran ada apa-apa news yang menyebabkan ini tiba-tiba naik macam ni. Tiba-tiba naik macam ni. Okey. Anda akan nampak pergerakan macam ni. Kalau dia close macam ni, kita akan ada dia test dan lepas tu kita akan ada sharp movement. Very sharp movement. Very sharp movement untuk naik macam ni. Dia tak ada macam ni. Tak ada berjoget lah. Dia naik dengan banyak. Kenapa? Unwinding. Orang buang position. Short Euro USD tu. Stop loss dia kena. Buyer masuk market. Itu besarnya ni. Kita akan ada short term player masuk. Orang short term masuk. Dan dia orang akan push price. Sebab dia masuk untuk hari itu. Kita akan ada movement sharp. Anda akan nampak candle yang panjang. Kalau dia kalau dia nak tembus yang ini, dia slow. Tapi kalau dia berlawan negatif swap, orang akan masuk cepat. Dia orang tak masuk sebab kalau dia hold overnight dia kena negatif swap kan. Faham? Jadi dia masuk untuk short term. Tu dia. Boleh? Itulah guna swap tu kalau nak faham apa dia punya kesan kepada pergerakan market tu. Kalau dia tembus yang ni, dia akan sharp movement. Ingat, apa area yang kita tandakan ni? Apa area ni? Ingat tak ECB punya valuation? 1.18. Ada saya letak benda ni ECB punya valuation 1.18. Saya letak color merah lah, lain kali orang tengok tahu. Penat letak tak ada orang tengok. 1.18. Tengok Euro USD. Masa tu harga mahal. Tak ada orang masa tu kalau dia tembus 1.18 ni, dia akan retest, tunggu retest. Dia akan sharp movement. Kalau dia break out 1.18 ni, kita akan nampak sharp movement. Itu dia. Swap ni hanya dalam spot currency? Tak. Ada dalam saham, dalam apa semua ada. Sebab anda pakai duit beli dia, Hanif. Jadi dia tetap USD kepada Apple, USD kepada 3M. Dia akan ada interest rate tertentu untuk pegang dia. Terutamanya, tengok saya dah download tadi MT5. Sekejap. Okey, ni MT5
Untuk saham, benda sama juga. Contoh, ni untuk sektor, ini adalah untuk sektor spek. Mana dia pergi? Allah, dia tak dapat pula. Dia tak dapat pula, tak tarik dia ke situ, tak dapat. Dia ada charges, overnight charges dia. Sebabnya anda mendapat leverage. Kalau anda tak menggunakan leverage, dia lain. Kalau anda masuk menggunakan ni, dekat sini dia tak bagi tahu. Dekat sini tak bagi tahu. Dia ada overnight charges untuk, dia ada certain time lah yang kita akan, dia akan kena. Tapi yang bestnya, Islamic account tak ada. Saya dah check dekat XM. Tak ada dalam ni. Dia tak bagi tahu. Contract size 10, spread floating, stop loss 5, margin, tick size 0.01, tick value, chart mode. Kalau Islamic dia tak tunjuk dalam ni. Access 1. Tak ada. Okey. Tak ada dalam ni. Tapi dalam currency tu ada. Yang saya tahu memang ada dalam currency ya. CFDs ni kalau anda tanya saya pun baru tengah study CFDs ni. Saya trade full equity ya. Baru sekarang ni saya tengah study apa CFDs ni. CFDs tu lain sikit. Dia tak sama macam equity. Dia satu lot dia 10 unit dia. Saya nampak ada banyak yang kita boleh buat dengan stok, dengan CFDs ni ya. Anda boleh buy and hold tanpa cost. Anda boleh guna leverage, anda boleh guna, anda ada tetap terima dia punya earnings. Ada banyak lah. Something yang saya tengah buat untuk ni ya. Saya pun try cuba dia sebab saya trade equity tak, bukan trade CFDs. Sekarang ni baru saya tengah test untuk trade CFD. Sama je rupanya. Analisa dia sama lah. Cuma cara kita jaga risk. Itu dengan cost dia lain. Itu beza dia. Ingat, Euro USD tadi 118. Tanda kan chart anda 118 ni. Okey. Jadi nampaknya ke arah US Open ni kita nampak USD semakin mengukuh. Terutamanya against Canada dollar. Kita nampak untuk Euro pun tak ke mana. JPY nampaknya tak juga ke mana kecuali against JPY ni. Against Canada dollar. GBP ada sedikit support daripada waktu ni. Australia dollar bertahan mengukuh. Kita ada Canada dollar yang semakin lemah. Ni tekanan kepada harga minyak. Chef tak ke mana, sentimen adalah agak bercampur-campur dan New Zealand kekal sebagai mata wang yang paling kuat pada hari ini. Okey, terutamanya dengan CAD tadi kita masuk NZDU, USD CAD, tapi NZD CAD ni tengah terbang. Okey. Inilah kalau anda nak faham 9.30 ni yang kenapa anda nampak pergerakan start 9.30 ni Toronto punya off hours kita nampak volume start masuk untuk Canada dollar. Itu yang berlaku sekarang. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan lain, kita berhenti rehat dahulu dan kita sambung selepas ini. Ada apa-apa soalan? Tadi. Faizal. Dalan. Tak ada Hanif? Tak ada. Okey, kita berhenti rehat dulu. Saya cek anak masih jaga anak. Kita sambung dalam masa 5 minit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan indikator. Ini dekat Reuters dalam. Ini bukan indikator. Ini currency strength. Kita tengok satu-satu currency. Okey. Ini berbayar, tak ada free. Dapat baby baru, bukan. Baby besar seorang ni. Ni. Mak dia tak ada. Okey, kita berhenti rehat dulu. Apa je soalan? Okey, kita sambung lepas ni.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar Okey. Dekat sini ada orang Johor. Hujung minggu ni jangan lepaskan peluang. Saya start masukkan yang saham ni sikit-sikit. Kita tunjukkan bagaimana kita trade saham juga, trade currency juga. Macam mana kita buat saham sektor ni naik, currency mana yang kita boleh tengok. Kita trade currency turun, saham mana kita boleh beli. Kita hedging kan. Nanti kita tengok dan sektor-sektor mana itu untuk intraday lah, siapa yang intraday. Okey. Ni benda-benda yang kita kucing tahun depan baru ada. Ni something yang kita ni lah, yang kita start masukkan. Mula-mula saya introduce dulu. Konsep dia sektoral, sektor apa sektor rotation, apa saham growth, apa saham untuk earnings dan lain-lain. Nanti saya akan masukkan benda ni. Okey, jadi tadi kita ada Clarida tadi yang nampaknya lebih hawkish seperti yang memang tahulah dia ni memang positif lah. Dia kata tadi apa dalam Reuters ni? Dia kata tadi bahawa lebih ekonomi US adalah robust, adalah kuat, inflasi dia akan naik, dia akan bersetuju untuk naikkan rate sekiranya inflasi meningkat. Jadi agak positif kalau kita tengok komen dia, dan kita nampak pergerakan USD yang sedikit mengukuh kalau anda tengok dekat chart ni. Kalau anda tengok dekat chart secara besarnya, pergerakan USD untuk 1 jam adalah lebih positif untuk sekarang ni lah. Mana punya line kita? Okey. Adalah lebih positif satu komen daripada Clarida tu. Tapi itu tidak akan mempunyai sustain move sebab dia memang hawkish. Kalau dia sebut benda terbalik, dia hawkish. Kata ekonomi tak bagus, itu baru ada kesan. Itu mengejutkan pasaran. Apa kelainan webinar dengan kelas pada minggu depan di JB? Kelainan dia, webinar ni kita lebih spesifik satu topik. Ada 20 topik. Dalam untuk weekend tu, kita ada gerak kerja. Saya rangkumkan dia, tapi saya tak dapat nak pergi terlalu spesifik semasa kelas. Sebabnya kita ada 2 hari je, kita nak habiskan 20 topik ni mustahil. Jadi setiap kelas tu ikut. Setiap webinar ni saya naik sikit. Setiap satu webinar daripada nombor 1 sampai 20 ada topik yang saya bawa dan saya terangkan lebih dalam. Sebab tu ini adalah continuous. Hampir mustahil saya nak cover semua ni dalam masa 20. Tak dapat. Pusingan akan datang. Ada yang dah ikut webinar dari tahun lepas. Betul? Anip antaranya. Nazir, Faizal, orang lama ni. Zahiri. Saya slow introduce konsep kepada anda mengenai financial market as a whole. Bukan hanya forex, kepada as a whole financial market. Anda nampak. Okey, sekarang kita balik kepada Clarida tadi. Kita nampak kekuatan pergerakan USD secara besar je. Kita nampak dekat indeks menaik. Dekat GBP USD mula jatuh sikit. Kita nampak USD JPY ada kenaikan. AUD dan juga JPY NZD ni. Tengok NZD ni. Ni yang kita nak masuk petang tadi. Kalau biar je dah tipi dah. Okey. Kalau anda nak long NZD tu, biarlah yang kita cerita tadi. Biar dia tembus dulu, retest balik. Jangan long, jangan long yang macam ni. Tengok, siapa yang jenis pergi tengok candle ni, naik, dia naik. Kita tekan buy. Candle tu tak close lagi. Dah jadi pin bar. Demam sekejap. Jangan buat yang tu. Okay? Biar candle dia close, baru tengok chart. Jangan tengah tengok candle yang turun naik tu. Demam. Jangan buat benda tu. Sakit trade macam tu. Tunggu level, letak alert,
Tunggu candle close 1 jam, candle close 1 jam, 15 minit 15 minit. Tengok time frame anda, semua time frame betul kepada anda yang sesuai, itu saja. Okey. USD komen Clarida agak positif. Kita tunggu Jerome Powell punya komen pula hari Khamis nanti. Awal pagi hari Rabu, malam besok pagi. Euro, kita masih ada cerita Itali yang sedikit menekan, cerita Brexit yang sedikit menekan kepada sentimen. JPY, komen Clarida tadi boleh menyebabkan pasaran saham agak jatuh. Anda mungkin lebih spesifik kepada contohnya Euro JPY, CAD JPY, itu mungkin cantik. CAD JPY itu mungkin cantik. So, pasaran saham akan lebih negatif. Kenaikan kadar faedah akan menyebabkan kos tu naik. Syarikat punya kos naik, dia akan menyebabkan saham dia jatuh. Itu je. Itu kaitan dia. Kita tengok pergerakan pasaran saham pada pukul 10.30 nanti. Sekiranya terus lemah, anda akan nampak antara yang anda boleh tengok adalah CAD JPY, Euro JPY, GBP JPY. Itu mungkin lebih sesuai. GBP kita ada kelemahan dia, kita ada komen-komen yang menunjukkan tidak ada sokongan kepada draft yang dibawa oleh Theresa May, dipersetujui bersama dengan Eurozone untuk Brexit. Jadi banyak nampaknya ke arah undian oleh Parlimen pada 10 ataupun 11 Disember depan. Nampaknya susah nak lepaskan dia kat Parlimen. Dia dah setuju dekat Eurozone, tapi cerita dia Parlimen UK tu kena luluskan, barulah dia jadi satu draft yang diperakui. Barulah European Union pula Parlimen dia bersidang, dan barulah kita ada satu draft yang akan dihantar bersama dengan Brexit punya form tu pada 29 Mac tahun 2019. Itu dia. Panjang lagi cerita GBP ni, Brexit ni. Australian dollar, kita ada pergerakan dia yang agak semasa, yang agak neutral semasa. Mungkin pasaran saham tu akan terjejas sikit, tapi anda nampak AUD CAD, anda tengok yang merah ni. Sebabnya sekarang ni sesi apa? US. Kanada akan lebih terkesan berbanding dengan Australia. Sama juga anda nampak dengan New Zealand dollar, Kanada akan terkesan. Ni mana Kanada ni? Kanada. Yang kuning ni. Kanada ni menaik. Nampak dengan AUD. Merah ni naik. Itu adalah Kanada dollar. Kanada dollar melemah. Jangka kalau macam ni, kalau anda trade saham, antara yang anda boleh tengok kalau anda trade saham US, ni satu tip yang saya boleh bagi. Antara yang anda boleh tengok adalah kepada, jangan tengok USD. Anda tengok Kanada dollar. Kenapa? Kenapa tengok Kanada dollar untuk saham US instead of tengok US? USD ni dia tak terkesan sangat kepada cerita sentimen ni. Jatuh saham dia mungkin boleh naik. Tetapi kenapa Kanada dollar? Kau nak tahu? Rakan dagang terbesar dia. Jadi pasaran saham tu syarikat-syarikat dekat US. Jadi kalau kita ada off market macam tak bagus, kita akan ada Kanada dollar ni yang akan ikut pasaran US. Itu dia. 70% lebih ekspor Kanada ke US. Kalau syarikat-syarikat dia tak cantik, dia orang pun tak perlukan banyak import dari Kanada. Jadi kalau nak trade ni, itu kaitan dia. Nampak pasaran saham dengan currency. Itu antara benda yang anda boleh tengok. Kalau anda trade kepada DAX equity, ada tengok Euro JPY. Tu kalau anda nampak dia jatuh, pada pukul 1 pun anda nampak dia jatuh. Tak ada demand. Maksudnya dana-dana Jepun tu tak masuk. Euro JPY jatuh, DAX index jatuh. Itu benda-benda yang anda boleh pakai. Nampak? Itu dia. Jadi kalau nampak Kanada dollar ni jatuh, dan kita tahu pasaran saham US nanti pada pukul 10.30 nanti buka adalah negatif. Kita tengok kesan dia nanti. Setakat ini memang nampak negatif lah. S&P 500 dijangka jatuh ke bawah. Nasdaq, Dow punya pun sama. Jadi kita tengok nantilah apa cerita dia.
Chef lebih neutral semasa dan juga New Zealand dollar adalah mengukuh. Okey. Okey, ada sebarang soalan sebelum kita masuk ke topik kita? Tak ada. Padankanlah apa yang kuat, apa yang lemah. Jadi ini anda boleh klik dekat pin message sekarang ada dia. Jadi kena dolar dah semakin melemah semasa. Letak dia lemah. Itu je. Clarida punya komen. Itu je cara saya update dia. Lepas tu komen Clarida tu ambil lah daripada Forex Live, letak kat sini. Itu je. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita masuk kepada topik kita pada malam ini. Realiti dagangan, ia bukan soal entry. Inilah dia. Dia macam ni lah. Kita ni berniaga. Anda cuba trade market, memang kalau tak trade, apanya kan? Betul? Yes. Anda kena faham yang ini. Kita ni peniaga online. Faham tak apa peniaga online? Anda jual beli barang online. Faham? Anda tidak mempunyai kawalan kepada benda online. Anda tak ada kawalan. Pergerakan dia, yang anda dapat kawal apa dia? Tahu tak apa yang anda dapat kawal bila kita berniaga online? Anda order lah daripada Alibaba ke, anda order daripada Lazada ke, cerita dia macam ni. Bila katalah anda mencari laptop, pergi cari laptop dekat Lazada contohnya, anda nak beli laptop. Harga laptop tu anda nampak dekat mall, harga dia RM2,000. Okey, Jadi anda cari ke Lazada. Kenapa anda cari ke Lazada? Kenapa kita cari ke Lazada? Sebab kita nak cari harga lebih murah. Betul tak? Okey. Jadi kita nak buy. Nampak? Kita nak buy. Betul? Kita nak buy murah. Itu dia. Okey. Itu sama konsep dengan apa kita buat. Bila kita nak masuk Euro USD, kita nak buy Euro USD tu pada harga murah. Betul? Satu kita tengok dia. Okey? Anda boleh je berniaga Euro USD. Macam mana anda berniaga Euro USD? Esok ambil ringgit, anda pergi beli USD dulu. Lepas tu anda pergi buy euro pakai USD anda. Basically anda buy Euro USD. Sama juga. Tapi anda tak pergi dekat bank ke, dekat money changer buat benda tu sebab dia punya spread tinggi. Jadi apa yang kita buat, boleh je ada simpan euro tu kat rumah, letak bawah pasu ke, letak 10 tahun nanti tukar. Boleh je, itu trading juga. Sama juga, itu forex juga. Betul kan? Sama juga. Jadi cerita dia, kalau anda, kenapa kita pergi kat broker ni? Sebab broker bagi platform untuk kita dapatkan yang murah. Macam Lazada tadilah. Nampak? Koin lama viral lah. Koin lama. Saya ada dapat mesej. Ada barang-barang lama termasuk koin lama. Malas nak jawab. Okey, cerita dia sama je. Itu je. Itu basic konsep. Cerita dia bila kita letakkan dia dan duit ni dekat bank, dia menerima dan kita bercakap mengenai penggunaan leverage dan duit ni dekat kontrak yang kita dagangkan ni ada dekat institution, dia mempunyai kadar faedah swap. Dan kalau anda opt kepada ataupun memilih kepada Islamik, anda tidak akan dikenakan kepada swap ni. Itu dia. Ada swap positif, ada swap negatif. Okey. Cerita dia, itulah yang kita buat. Kita ni berniaga online. Tolonglah berniaga. Buatlah macam berniaga. Jadi kalau kita berniaga, kita jaga benda, kita tahu apa kita nak. Inilah dia trading system. Kita macam berniaga lain, macam kita ada kedai. Dia bukan benda main-main tau. Ada orang kata saya scalp je, tak perlu tahu benda ni. Lagi scalp, lagi kita tak perlu tahu. Lagi banyak benda kita perlu tahu. Lagi kita kena uruskan dia. Ramai berfikir macam ni, saya masuk sekejap pakai handphone je bang, tak perlu tahu benda ni. Ya, betul. Dia tak perlu tahu yang pasal fundamental tu, tak perlu.
pakai teknikal, pakailah betul, tak ada masalah. Tapi pengurusan tu, dia bukannya pasal berjual beli Lazada tu, bukan. Apa yang kita buat? Kita tengok pertama sekali bila anda nak berniaga, kita jadi Shopee punya drop, apa entah yang saya nampak sekarang ni, Shopee punya agent, apa entah yang saya tengok sekarang ni, apa yang tengah ramai orang buat sekarang ni, Shopee, macam itulah. Dia jadi orang tengah, dia buy sell, dia beli dari Alibaba, dia jual kat macam-macam dropship. Ya Allah, susahnya nak ingat dropship. Govern. Ada engkau govern, lama tak tengok. Dropship, dia satu ni park sini, tangan kanan pergi tangan kiri lah. Itu yang kita buat ni, kalau nak tahu. Sama, bila ada whole Euro USD, anda long dan kos dekat Lazada ada orang jual lagi murah, anda dah rugi, betul tak? Anda terpaksa jual balik Euro USD anda pada harga lebih murah. Sama. Apa bezanya? Anda tukarkan Euro USD tu kepada kasut. Boleh. GBP tu kepada laptop. Tukarkan, fikirkan benda ni ya. Saya tak boleh entry kalau tak view sentiment atau fundi. Rasa tak confident dan tengok. Tak kisah. Apa juga cara anda trade, cerita dia anda buat satu kaedah anda, sistem anda. Tapi dia bukan pasal entry ni. Dia bukan pasal itu. Dia pasal mengurus. Anda try lah trade market, dia amat frustrating. Anda ingat, ni mesti naik. Dia naik, lepas tu dia turun banyak. 5-6 kali kena kita down. Lepas tu emosi ambil alih. Lepas tu kita tak buat ikut teknik kita. Tak ada dah tengok. Ni macam jatuh ini. Jatuh. Kita tekan sell, dia naik waktu tu. Berapa kali kena macam tu. Dia bukannya pasal tak tahu trade. Dia pasal kita tak tahu manage. Itu je. Dia berniaga ni bukan cerita kedai laku tak kedai laku, bukan. Ramai yang kedai laku tapi dia tak buat duit. Kenapa dia tak buat duit bila kedai dia ramai customer? Dia tak kawal duit dia. Sama je macam tu. Dia tak merancang. Kadang-kadang yang kecil pun dia kalau dia jaga betul-betul kedai dia, cantik. Cerita dia dekat forex ni macam-macam ada kemudahan. Bonus ada, leverage ada, swap free. Mana nak cari niaga macam ni? Cerita dia nak jaga je. Bila kita berniaga, kita ada objektif kita. 2 tahun lagi kat mana? Kalau saya withdraw, apa saya nak buat dengan duit tu? Saya nak melabur balik dalam kedai saya ataupun saya nak bayar bil, nak belanja macam mana? Kita ada perancangan untuk withdrawal kita. Ramai trader saya tengok macam ni. Dia trade. Untung besar, habis terus belanja besok. Beli apa, habis. Lepas tu dia trade balik sama macam tu. Lepas tu ulang-ulang, lebur balik. Berapa kali kita nak buat benda tu? Dan loan niaga bukannya senang. Kat broker free je kan. Itulah dia. Tapi apa juga bentuk pinjaman kalau kita tak guna betul, loan untuk besarkan kedai kita hancur juga. Sama juga macam forex. Kalau anda dapat leverage, anda tak pakai dia dengan betul, anda habis. Itu je. Sama. Mana ada lain dia. Cerita dia online. Itu je. Objektif anda kena jelas. Buat objektif jelas. Apa semua trader buat? Bila dia buat letak position, dia ambil cost. Dia akan letakkan cost. Dia letak modal dia. Dia letak margin, equity dia dalam pasaran. Jadi di situlah kenapa. Itu semua benda yang trader buat. Kenapa anda tak ada teknik untuk position sizing model? Untuk cost. Teknik cost tu adalah penting. Anda tanyalah mana-mana orang bisnes. Anda cari yang berjaya. Jangan cari yang macam tu, 5 tahun dia macam tu. Jangan. Pergi cari yang berjaya. Tanya dia, apa rahsia dia dalam bisnes? Dia takkan cerita pasal nak dapat projek apa semua. Tak. Rahsia dia ketekunan. Dia tekun, dia buat. Dia ikut disiplin. Nombor 2 apa dia yang dia buat?
Dia punya disiplin, ketekunan dan disiplin samalah. Dia jaga duit. Dia jaga duit dia betul-betul. Ya. Dia pastikan dia tahu duit dia ke mana. Itu dia. Dan dia berminat kepada benda yang dia buat. Itu dia. Anda tanyalah siapa-siapa bisnes, cari orang bisnes yang berjaya, duduk tanya dia. Dia takkan, kalau dia seorang engineer yang berjaya, dia tak akan cerita, saya berjaya sebab saya tahu untuk nak buat jambatan. Tak, ada beribu lagi engineer yang mungkin lebih hebat daripada dia. Anda mungkin seorang trader yang hebat, tapi anda belum tentu buat duit. Ya, anda mungkin tahu compelling market model, market type analysis, entry teknik, semua anda tahu. Fundamental, technical, semua anda tahu. Anda mungkin ada entry yang tepat. Tapi cara kita mengurus duit, hilang. Itu dia. Anda withdraw pun boleh jadi satu kesalahan. Kalau anda tak tahu nak buat apa dengan duit withdrawal anda reinvest balik ke apa ke? Inilah benda dia. Kena tukar. Kita ni investor. Awal bila kita trading lagilah. Kita ingat kita tahu. Ini saya pun lalu yang ni. Saya teruk lalu yang ni. Kalau nak tahu. Masa mula-mula kita trade, kita belajar satu teknik, kita ambil satu sistem, kita ingat kita dah ada senjata untuk nak buat duit dekat forex ni. Dan masalahnya kalau kita mula trade, dia jadi. Dia jadi. Trade jadi. Lepas masa tu orang sembang apa tak nak dengar. Lepas tu lebur. Ada siapa-siapa lalu yang tu. Lepas tu lebur habis. Lepas tu letak duit balik. Bertaubat sekejap. Dia cari teknik baru. Bertukar. Ni cerita biasa ni. Kan? Kalau tak lalu yang tu bukan trader lah. Belum trader. Kalau tak lalu yang tu kan. Sebelum masa kita nak masuk, semua cerita indah. Semua. Kita tengok kau masuk je. Kau letak macam ni, kau tengok. Aku sekarang ni. Dulu jam aku ni sharp. Sekarang ni Lolek. Belum Rolex. Lolek belum. Dia lupa tukar A tu. Lolek je dia. Dia waktu tu dia ingat, boleh ada senjata. Dah jadi trader. Okay. Trade. Jadi. Tak jadi. Dia waktu jadi kita okey. Waktu tak jadi kita tak tahu nak buat apa. Dan lama-lama kita salahkan benda luar. Kita salahkan teknik, kita salahkan hujan, kita salah bintang, bulan, semua salah. Benda lain salah. Dan kita lihat kepada faktor duit. Selagi anda tengok faktor duit, anda akan lekat kat nombor 1 ni dengan nombor 2. Nombor 2 tu anda dah start tahu yang anda tak tahu. Anda dah cari macam-macam teknik. Dan anda dapati Allah, banyaknya duit aku hilang ni. Macam mana? Anda akan tengok orang lain, semua trader lain, semua trader lain hebat. Sifu, master, apa lain. Macam-macam FX, semua hebat lah. Semua tu hebat. Cerita dia, semua hebat. Orang lain hebat. Anda rasa macam, mustahil lah nak buat duit kat forex ni. Waktu tu apa yang suka buat? Suka gaduhkan orang. Orang ni sikit aku nak tengok akaun kau semua. Waktu tu conscious incompetence. Bagaimana anda nak keluar daripada kepompong tu? The moment anda sedar yang bahawa trading is nothing about trading. It's all about anda cuma percaya kepada satu sistem, anda letakkan objektif anda bersesuaian dengan sistem berkenaan, anda pantau anda punya prestasi. Apa juga teknik yang anda ada sekarang, saya katakan kepada anda itu dah sesuai. Berhenti dahulu. Jangan cari teknik dahulu. Banyak sangat dah teknik dalam kepala tu. Okay? Berhenti. Bukan saya kata jangan pergi kelas. Pergi kelas orang. Pergi. Ambil satu yang ada sesuai kepada anda. Ambil. Anda tengok rangka anda punya, macam kita berniaga, kita ambil orang yang berjaya, kita tengok cara dia, apa yang dia buat, kita cuba buat yang dia buat. Tapi anda kena sesuaikan kepada anda. Kan? Kena sesuai. Kalau anda bukan scalper, anda nak scalper, boleh kejung anda tengok chart tu. Biasa tengok H4. Orang ajar pakai M5. Anda tengok candle pun tak sempat kelip mata, 3 candle lah jalan.
Punyalah mata kau tu tak berkelip. 3 candle berjalan. Ataupun ada scalper. Kan? Orang ajar masuk guna daily. Anda ingat cat tu rosak. Apa cat ni tak jalan-jalan? Itu satu hal lah. Komplain dekat broker. Apa cat daily pang tak jalan. Biasa tengok M5, M1. Dah lain dah cerita dia. Jadi benda-benda ni, cari kesesuaian anda. Okay? Dan bila anda boleh percaya kepada satu sistem yang anda tahu objektif anda berniaga, anda tahu anda punya expectancy, performance sistem berkenaan yang anda cuba, yang anda pakai. Bukannya orang SS. Faham? Anda trade itu yang kita tengah buat dengan kita punya yang MT4 kita tu, yang account tu kita tengah buat satu sistem. Orang nampak apa kau trade macam ni? Memang itu untuk kita start dengan sistem dulu. Lepas tu kita akan ubah dia. Kalau dia performance dia okey, kita tak payah ubah. Biar je. Loss, win. Kalau dia cantik, then kita trade lah. Macam biasa. Okey, dia sistem tadi 10%, 10% dia punya sebulan cuba nak buat, dan seminggu dia entry sebanyak berapa? 4 kali 2, 8 kali. Jadi 8 kali 4 32. 32. Jadi modal tadi 100, kita nak buat $10. 10 bagi dengan bagi dengan 32, darab dengan ekspektasi, dapatlah position sizing kita. Ni yang kita tengah buat untuk teknik berkenaan. Jadi kita tahu kita ada skill. Bila anda tahu anda ada skill, anda cuma ikut dia proses. Anda tak peduli dengan duit. Anda cuma ikut proses. Anda tengok anda punya ekspektasi tinggi, tengok kepada cost. Anda tengok kepada cost, bukannya tengok kepada growth. Saya senang je nak tahu orang tu boleh trade ke tak. Kalau saya tanya macam mana kau punya trading, dia akan jawab, last month aku naik 30%. Saya tahu dia tak tahu trade. Saya tahu dia tahu trade, tapi saya tahu dia tak boleh buat duit. Senang je. Kalau dia jawab, setakat ini saya punya drawdown ini. Dia bercakap mengenai dia menyentuh mengenai drawdown, dia menyentuh mengenai cost. Drawdown banyak ni, tapi setiap kali trade expectancy sistem saya, dan saya tahu orang tu dia tahu apa yang dia buat. Dia tak bercakap mengenai tahun lepas aku buat 1000%. Tak. Dia akan bercakap mengenai drawdown saya banyak ni sistem saya. Expectancy sistem saya ini. Sebab kita tahu performance tu turun naik. Mana ada perniagaan sama je. Mana ada setiap bulan. Betul tak Ahim? Mana Maggi kari kita? Mana ada setiap bulan? Kita buka stall burger pun tak sama setiap bulan. Mana ada? Betul tak Ahim? Tak ada. Kita pula dengar kat luar tu apa? Teknik ini 10%, teknik ini 50%, teknik ini 200%. Mana ada? Mana ada kedai tiap bulan semua dapat macam tu? Tak ada. Pergi tengok SSM tu, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Pergi cek kat situ. Pergi tengok perolehan syarikat-syarikat. Mana ada sama? Kita berniaga pun tak dapat sama. Biarpun kita tiap hari buat bersama kan. Kos kita tu turun naik. Ada macam-macam benda. Yang penting kita kawal kos. Itu je. Ingat yang kucing kita buat tu Ingat yang saya pesan tu. Ingat yang tu. Okey. Dekat Johor special sikit kelas yang kita buat kat Johor ni, setiap orang yang datang kelas, kalau nak lah anda anda buat kita cari satu untuk backtest sistem. Kita siapa yang ada robot, bawa kita gabungkan robot anda dengan position sizing. Kita tengok apa dengan position sizing tu, bagaimana robot anda tak lebur. Kita tunjukkan setiap EA tu bagus. Saya cakap betul. Market kita ni 50-50, turun naik, itu je. Cerita dia kita mainkan duit tu. Bila tengah tak cantik, sikit. Bila tengah cantik, banyak. Itu je. Jangan banyak dia, banyak jenis kaya. Takkan nak trade letak $100 fikir kaya. Kita buat benda yang masuk akal.
Buat benda yang masuk akal, kita boleh explain pada diri kita sendiri. Berniaga, jangan berjudi. Dah. Itu nombor 3. Conscious competence. Kita tahu kita ada sistem yang kita tahu objektif kita, serta kita tahu dia kepada kita ni tahu. Kepada kita, dan dia semuanya kena kepada kita. Bila kita dapat yang tu, barulah kita dapat kepada unconscious competence. Anda mempunyai kemahiran yang tak perlu ni anda tahu. Itu je. Okey. Apabila membentuk sistem dagangan, dia terdiri daripada 4 fasa. Fasa pengetahuan, analisa, pelaksanaan serta penilaian. Dalam fasa pengetahuan ni, paling penting adalah kita sedar apa kita nak. Kita peniaga online tadi, apa anda punya kepercayaan? Berniagalah, berhenti cuba trade. Cuba, itu adalah, anda macam mana anda tahu anda cuba trade? Anda sentiasa nak masuk market, anda sentiasa nak tengok. Anda tak ikut sistem. Sistem kata, ni buy, barulah tengok market. Dia sampai kat sini, barulah masuk. Ini tak boleh. Tengok chart je, dia tekan. Tengok chart, dia tekan. Habis. Dengan kepercayaan, makin banyak entry, makin banyak duit dia buat. Tanya diri sendiri, betul ke? Mana ada? Makin banyak, makin hancur dia. Itu dia. Fikirkan, apa objektif? Buat yang something yang jelas. Pasaran tu, fahamkan financial market, apa yang kita dagangkan ni, dan strategi kita sendiri. Market type, teknik, position sizing model. Ini strategi kepada dia sendiri. Dalam fasa analisa, ketahui compelling market model, adakah market tengah ranging, market tengah sideways. Kalau market tengah ranging, kita tahu kat bawah range tu murah, dekat atas range tu mahal. Kalau market tengah trending contohnya, bila dia test bawah channel ataupun test trend line, itu murah. Jadi penilaian murah mahal tu berlainan, nampak? Jadi dia kepada penilaian, market type identification kena sesuaikan kepada teknik. Teknik kita, dia nak cari teknik sesuai untuk semua pergerakan market, tak ada. Tak wujud. Cari mana tempat teknik anda banyak profit. Pergi tengok yang belakang-belakang. Mana yang anda banyak profit. Itu market anda punya. Trade market anda punya. Jangan bila anda nampak, katalah anda jenis trending. Dia tengah sideways. Kau pahal masuk. Bukan market engkau. Itu je. Tunggu market kita punya. Trade market kita punya. Jangan trade market yang bukan kita punya. Selalu kita dengar, habislah, market bukan kita punya. Dah tahu market bukan kita punya, kenapa kita nak masuk market? Itu dah jadi apa? Nasib. The moment kita letak benda ni kepada nasib, apa jadi kepada trading kita? Niat jadi lain. Niat trading kita jadi lain. Kita sebut pun, nasib baik dia naik tadi. Nampak? The moment anda sebut benda tu, apa jadi hukum trading anda? Fikirkan, apa range benda-benda ni. Dan cara kita untuk mengurus serta mengurus diri. Inilah benda yang paling susah nak buat. Melaksanakan bila kita nak letak entry, tengok risk reward, tahu kat mana stop loss, kat mana TP, tahu apa kita nak buat, tengok keadaan pasaran sesuai ke, dan kita pilih, letakkan trade plan, tulis kenapa kita masuk satu pair, bagaimana kita mengurus dia. Tak kisah anda menggunakan anda menggunakan teknikal ke apa ke, tak kisah, asalkan anda disiplin menggunakan dia dan jaga kos, itu saja. Dan pengurusan risiko, tengok kepada elemen-elemen pasaran serta price action. Review bila dah tutup position, ada banyak nak buat. Lepas tutup tu bukannya kita kira duit, tak. Kira duit tu, tengok apa transaksi kita hari tu. Sama macam orang berkedai, Lazada tadi, Shopee tadi, dropship tadi, kita buat kita punya ni, kita tengok tracking, kita tengok kepada post laju punya tracking, sama, minta feedback daripada customer, sama, result dan kenapa. Customer puas hati, kenapa anda puas hati? Tak puas hati, kenapa? Sama, benda sama, kita nak majukan lagi perniagaan kita. Benda sama, berniaga.
Kita tengok balik diri kita. Kenapa kita masuk position berkenaan? Adakah kita buat mistake? Ya? Dan kita lihat performance kita sentiasa. Ya? Sentiasa lihat kepada universe dia serta performance dia. Cari kelebihan kita. Bila kita berniaga ni, kita nak ada something yang membezakan kita dengan orang lain. Kita nak something yang kita ada edge, ada kelebihan. Cari yang tu. Adakah kelebihan anda fundamental, sentiment, technical serta intermarket. Cara anda analisa, cari yang sesuai dengan objektif anda. Jangan terlalu complicated. Saya kalau anda tengok saya trade, simple. Saya simple trade. Orang tengok dah masuk, dah. Saya simple breakout. Saya breakout je. Dia tak breakout, kena stop loss lah. Saya tengok sistem. Itu je. Risk tolerance. Tentukan makna duit yang anda dagangkan tu. Inilah asas dia. Tengok objektif anda. Kenapa anda trade. Dan tengok dia. Tengok benda ni lah. Bagaimana anda menguruskan trading anda. Time frame yang anda pilih. Kepada objektif anda. Dan kenapa anda trade ni lah. Okay. Kenali diri anda, apakah jenis. Anda kena tengok, trading ni jangan ganggu hidup anda. Kalau anda dapati trading ni mengganggu hidup anda, menyebabkan anda banyak terlepas birthday anak pun tak dapat pergi. Sama, kenapa? Malam tu NFP, dah sudah. Kenapa tak dapat pergi? NFP, dah. Ada trader. Dia tak dapat bergerak. Hari tu sebab apa? NFP. Dari pukul 10 pagi dia analisa. Macam-macam dia lukis. Lama-lama dah pukul 8.30 nak masuk 9.30 tu. Chart dia dah macam-macam lukis dah jadi unta. Bukan setakat jadi ni. Dia lukis-lukis ada bentuk unta. Tasbih katakan. Dia lukis macam mana keluar bentuk unta pun tak tahu dah. 2 bonggol. Dah macam-macam dah dia buat. Dah dari siang tadi kau lukis chart. Tengok unta, apa pattern. Tak pernah tengok unta. Ada pattern unta. Tak belajar lagi. Pastikan trading tu sesuai dengan hidup anda lah. Komitmen anda, trading time dan masa untuk diri sendiri. Kalau anda seorang yang mempunyai banyak masa berterusan, trade intraday. Kalau anda tidak ada masa, swing. Kalau memang tak ada masa, position. Seminggu sekali pun tak apa. Seminggu sekali pun tengok. Okay. Trading method, retracement, breakout, contrarian. Ni dia. Kalau retracement, pastikan market kita dah ada, kita bagi satu definisi bagaimana anda katakan dia trending dekat chart. Contohnya, kita nak kata dia trending, bagi satu definisi. Bagi satu definisi kepada kalau kita nak katakan dia trending. Okey. Ni UCAT. Cantik UCAT tu tadi. Okey. Katalah kita nak kata dia trending. Ni trending ke tak ni? Ni kita ada ni kan. Ini trending ke tak ni? Depend. Ada orang kata dia masih sideways, ada orang kata ni. Ni dia buat satu higher high. Itu satu trend. Dan kita ada sebelum ni, dia buat ni, lepas tu dia gagal untuk buat new low. Ni kita kata dia uptrend. Itu je. Itu je. Kalau kita nak lukis dia macam ni. Saya tunjukkan. Jadi bergantung kepada cara ni. Kalau anda buat cara ni, buat cara ni. Saya tunjukkan. Ada yang... Okey. Okey. Dia dah buat satu high baru kat sini kan. Jadi ini satu uptrend. Itu je. Kalau itu, kalau ada jenis jenis trader yang retracement, anda tunggulah sama ada anda tarik Fibonacci ke, anda tengok dari sini Fibonacci ke sini ke, kan?
Kalau anda menggunakan Fibonacci, anda menggunakan support resistance, anda menggunakan tunggu dia retest sini ke, apa juga cara anda. Itu retracement trade. Ada sini ke, apa juga yang ada. Asalkan anda buat sama. Kalau anda gunakan 38.2, anda gunakan 38.2. Anda gunakan 61.8, anda gunakan. Apa juga Fibonacci yang anda tengok 88.6, 78, apa jugalah. Dia macam 23.6, apa juga. Asalkan anda buat yang sama dalam trading anda. Jangan hari ini buat ini, esok buat lain. Itu dia. Asalkan kita buat yang sama. Itu retracement. Breakout pula, kalau anda menggunakan kaedah breakout, anda cuma trade apabila dia breakout yang sini. Katalah dia retrace kan. Anda tak trade kat sini. Anda trade the moment dia breakout. Ini dia breakout. Sini tempat anda entry. Ini tempat anda entry. Sini tempat anda entry. Itu breakout trader. Okey. Ni. Ini tempat anda masuk position. Itu dia. Jadi depend kepada cara anda. Cantik pula aku lukis ni. Jadi depend. Asalkan anda buat yang sama. Jangan kali ni retracement, esok anda pergi breakout trading, lusa anda buat contrarian. Sistem tu sama. Jadi anda tahu apa dalam parameter yang anda gunakan dalam trading anda yang jadi. Bila dia jadi, anda buat dia. Itu je. Dan anda naikkan kos. Barulah betul. Ini ada jadi, ada tak, apa dalam tu anda tak tahu. Apa yang jadi, apa tak tahu. Jangan bertukar-tukar. Satu teknik tu sama je dalam dia. Sama je. Jangan sekejap macam ni, sekejap macam tu. Dah. Anda tak konsisten trading anda. Lepas tu anda nak minta duit konsisten. Mana ada? Tak ada. Multi time frame analysis. Kurangkan costing anda. Fokus kepada risk reward. Cari time frame besar untuk set up. Entry dekat time frame. Jangan jauh sangat. 1-2 time frame daripada bawah dia. Contohnya kalau anda scalping, anda boleh tengok M30 sebagai anda punya arah. M15, M5 sebagai anda punya entry. Ataupun M15 sebagai arah, M5, M1 lagi kecil. Kalau anda seorang intraday, H1 sebagai sebagai anda punya trend. M30, M15. Itu mungkin yang kita akan masukkan dalam kita punya sistem tadi. H1 sebagai arah, M30, M15 sebagai entry. Itu yang kita boleh guna pakai. Okey. Trade multiple system. Sebabnya bukan apa. Bila anda trade, anda ada satu sistem dan dia masa tu tengah tak buat duit. Anda pula tengah turunkan lot sizing. Macam mana kalau anda seorang full time trader? Anda nak makan apa? Fikirkan ya. Jadi dia tak dapat satu teknik je. Dia kena a few system. Kalau kita berharap satu kedai je, habis. Kalau kita ada a few kedai, mana kedai yang tengah tak jadi, kita turunkan kos. Tengah rugi, kita tutup kedai berkenaan. Tengah untung, situ tempat kita naikkan kos. Benda sama. Jaga kita punya proses. Manage kita punya risiko. Trade management, self management, system management serta money management. Trade management. Ingat mengenai bagaimana kita menjaga kita punya position yang open. Trade the price action. Buat benda yang sama kaedah analisa dia. Saya cara ini saya. Anda tak perlu buat yang ini kalau anda seorang technical. Anda melihat kepada market type dan scan market. Tapi bagi seorang yang macro view, ni yang dibuat. Faktor fundamental, sentiment, cari currency kuat, cari currency lemah. Tapi kalau anda technical, benda sama je nampak. Cumanya, seorang itu mendalami fundamental untuk meyakinkan analisa. Seorang itu membuat technical untuk apa? Untuk manage. Bukan dia nak entry je. Kalau setakat entry, kuda lalu atas kuda. Mana ada kuda? Kalau kucing lalu atas keyboard pun boleh entry. Itu je. Jangan cuba 100% betul lah. Ada masa kita salah. Ada masa kita betul. Fokus kepada idea kita. Selagi idea kita okey, kita tunggu price action, trade. Itu je.
Manage entry itu lebih penting daripada entry. It's not about being right. It's about how much. Bila kita betul, macam mana kita extract sebanyak mungkin profit. Bila kita salah, sedikit mana yang kita nak bagi kepada market. Itu dia. Dan kita, yang pentingnya adalah kepada exit, bukan kepada entry. Exit ni lebih penting daripada entry anda. Anda buat duit bukan daripada entry. Anda buat duit bila tutup entry. Jadi, kenapa teknik? Banyak teknik. Saya tengok macam-macam. Saya pun belajar macam-macam. Banyak teknik, dia tekan cara entry. Bila tanya macam tempat stop loss, tempat TP secukup rasa. Rasa apa? Masin. Mana boleh? Demand. Kalau anda pergi belajar, demand. Macam mana nak keluar? Macam mana kita tahu itu tak betul? Demand benda ni. Kalau anda belajar, banyak 9 yang kita kongsikan dalam tu. Cara exit, contoh. Ni cara paling senang lah. Okey, UCAT. UCAT ni kita long tadi kan. Okey, ni Marubozu. Okey, kita tahu biasanya price tu habis-habis kat sini. Kan? Biasanya itu teknik untuk Marubozu punya candle. Okey. Jap. Saya buang ni. Nah, ini cara mudah lah kalau kita ni. Kalau dia lebih candle tu tutup, tunggu candle tutup. Jangan tunggu candle tak tutup. Separuh Marubozu, katalah ini terplay out kat sini tutup. Tutup separuh position. Stop loss kita ada kat bawah ni contohnya. Stop loss anda ada bawah ni contohnya. TP anda atas lagi. Kalau ini berlaku, dia terplay out kat sini. Apa yang anda buat? Dekatkan stop loss. Keluar separuh position, dekatkan stop loss. Itu je. Boleh? Itu teknik exit. Kalau kita salah. Itu satu teknik. Banyak dalam yang siang tadi punya webinar tadi tengok. Dekat grup tu ada. Gunakan kaedah exit. Jangan tak ada kaedah exit dalam entry anda. Bila nak letak position, kita dah tahu. Ini tapi tempat entry. Ini tadi tempat stop loss. Ini tempat entry. Ini tempat anda ambil TP. Kalau saya lah betul-betul trade, ini saya tak ambil. Saya akan tunggu dekat sini. Okay. Kalau risk reward 1-3. Sini baru saya enter. Okay. Jadi kalau kita enter, the moment kita enter, dia close bawah ni pula. Separuh kita keluar. Jadi kita kecilkan losses kita. Jangan tutup. Kalau sentimen bertukar, kita tutup semua. Jangan takut rugi. Rugi kecil. Bila untung, kita maksimiskan. Okey, katalah dia sampai dekat sini. Kita tahu sini ada satu minor support kan. Minor resistance sini kan. Okey. Dia sampai kat sini, apa kita boleh buat? Kita letak BE+. Kalau katalah pergerakan market, letak BE+. Itu cara exit juga. Jangan senang sangat baru 30 pip dah letak. Jangan. Tengok level, tengok volatility market. Itu dia. Boleh. Banyak kaedah exit. Ini kita ada entry. Allah. Entry tu anda bukan buat duit daripada entry. Anda buat duit daripada exit. Ni tengok nota yang siang tadi. Jadi dalam tu ada 9. Bukan 9. 9 kali 2, 9 kali 3. Ada 27 ke 20 kaedah ni. Tengok yang tu dalam tu. Jangan ada entry. Kalau setakat entry je tak ada exit, anda nak buat duit ke? Itu je. Anda nak buat duit. Buat duit daripada exit, bukan daripada entry. Ada masa, bilanya kita nak kata, kita nak, sebab kadang-kadang, kita katalah, ni kadang-kadang kita buat kan. Okay, kita ada entry UCAT tadi, kita ada buy. Okay. Lepas tu kita nampak, alamak, ni ada satu ni. Kalau zoom in lagi lah, ini pin bar ni. Okey. Kalau anda nampak ini betul-betul pin bar, dia tutup, tunggu candle tutup dulu. Dia tak tutup, entah dia jadi Marubozu ke atas. Tunggu candle. Katalah candle ni tutup. Katalah candle ni tutup macam ni. Next kita ada candle lain lah. Okey. Kalau anda nampak tutup macam ni, apa yang anda buat? Ini tanda reversal kan? Apa yang anda buat? Anda tadi ada stop loss ini, letakkan dekat. Kecil kan? Jadi kita ni, ataupun
anda keluar separuh, kecilkan. Itu je. Close all, itu pun boleh. Tapi syarat dia, tiap kali anda buat yang tu, anda buat yang sama. Faham, Ronald? Jadi tak adalah, oh, aku tengok aku tutup, dia dah naik balik. Tak ada cerita tu. Ini memang teknik aku. Dia macam ni, aku close. Boleh? Jadi itu jadi teknik. Bukannya, jangan sekejap, ni kalau close ni, dia nak pergi naik lagi ni. Tak ada dah. Tak ada cerita kalau. Nothing. There's no indecision dalam trading kita. Semuanya kena nyata. Macam ni aku close. Macam ni aku tutup separuh. Macam ni aku buat apa. What to do when you see the price action. Boleh? Then your technique will be complete. Will be menyeluruh. Bukan hanya ada entry. Dia ada pasal exit. Itu tempat cara kita nak buat duit. Bukan daripada entry. Okay? Ni dalam yang saya buat tadi belum ada elemen-elemen ni. Sebabnya kita enter pakai jam. Okay? Bilanya kita tak buat apa. Tak ada apa, saya biarlah. Itu je. Tunggu price action dia. Itu je. Uruskan diri kita. Trading ni 100% psikologi. Buat trade plan. Tulis trade plan anda. Ni contoh trade plan. Tuliskan. Ini actual trade plan yang dibuat. Ni apa kita trade dahulu. Tulis trade plan kita. Kenapa kita long euro, short EBP dahulu. Apa dia punya ni, apa yang kita nak buat. Mana kita nak scale in, mana kita nak scale out. Apa keyakinan kita kepada trade idea berkenaan. Tulis. Trade plan ni ada dekat group tu ya. Tolong download. Pergi dekat fasa pengetahuan ke fasa analisa punya folder dia. Ada yang ni. Tolong download ke situ ya. Satu mistake, kesilapan dalam trading adalah bukannya kena stop loss. Satu kesilapan dalam trading adalah bila kita tak ikut trade plan. Sebab anda akan tertanya-tanya, bila anda tak ikut trade plan, dia jadi. Dah, anda lari daripada anda punya teknik. Dan lepas tu apa anda buat? Hilang disiplin, emosi, start balik. Berkali-kali cerita sama. Berkali-kali. Trader, semua sama. Cerita dia sama tu. Itu dah dia. Mistake dia, kalau dia tak grow lagi, itu dia. Dia masih takut itu juga. Selagi dia tak ada buat trade plan, dia tak ikut. Kalau ada trade plan, dia tak ikut. Itu dia. Okay? Macam ni, ini aku buat. Kenapa kita tak ikut? Sebab kita tak buat benda sama tiap kali trading. Buat benda sama, ikut sistem. Dan kita tengok performance. Bukan tengok equity, tengok kepada cost. Cost kita macam ni, ini yang aku dapat. Selagi dia positif, kita pakai dia. Dia negatif, kita tak pakai dia. Itu je, berniaga. Okay? Boleh Ronald? Faham Tutup position. Ini dia. Tuliskan what happened. You are doing a business. Remember that. Bila kita buat business, the most important thing is cost. The most important thing is you are consistent doing the same thing over and over again. Itulah dia. Sama juga macam kita bekerja. Persistent and consistent. Itu dia. Seorang trader tu, bila dia tak ada ikut sistem macam ni, dia trade berdasarkan otak dia. Inilah dia. Nak tak nak, sebagai creature of emotion, kita ni makhluk yang mempunyai emosi. Akan ada masanya emosi tu ambil alih kita. Itu trading macam kena rasuk. Tahu macam kena rasuk? Pernah trading macam kena rasuk? Dia dah sampai ke pagi. Dia dah tak buka baju dah. Kalau laki ni buka baju dah. Aircon ada, kipas ada. Kalau rokok tu tak putus. Dia dah bersila depan cat dia. Faham? Silap-silap tengah-tengah malam boleh bersilat. Itu bertafakur, berzikir. Itu yang elok sikit lah. Yang bersilat ni dah jadi lain. Dia menurun mambang semua dipanggil lepas tu. Lepas tu balik monitor. Habis. Jadi buatlah trade plan, ikut sistem. Bila ada buat yang macam ni, kita tenang tau. Tak ada benda pelik-pelik kita buat. Kita ikut kita punya cara lah, ikut je.
Tak adalah tengah-tengah malam tu. Mambang, habis mambang tu panggilan. Semua cobaan kan, habis. Buat trading manifesto. Apa personal. Ini adalah satu yang personal yang kita buatlah trading ni. Tuliskan apa anda punya manifesto. Apa yang anda nak capai lah. Janji kepada diri sendiri. Jangan anda berjanji nak hapuskan tol. Tak tercapai. Jangan nak naik, nak turunkan harga minyak. Anda janji apa kena-mengena itu. Anda berjanji kepada diri anda bahawa anda akan nak buat benda ni. Ini benda-benda manifesto anda sendiri. Buat self-development plan. Seperti saya cadangkan sebelum ni, cari seorang, 2 orang trader, buat satu grup kecil, jumpa seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Tak payah nak cerita hebat aku profit banyak mana. Not interested about your profit. Saya tak interested. Selalu orang saya, bang, saya banyak untung terima kasih bang ikut yang ni. Saya banyak terima macam tu. Saya tak respect macam tu. Yang saya nak adalah anda berkongsi mengenai bagaimana menyelesaikan masalah yang anda masih ada dalam trading. Itu dia. Berkongsi dengan seorang dua ni, apa isu ada dalam trading. Biasa isu dia sama dia. Ni 3 benda ni. Entry, tak tunggu set up, dia masuk. Itu cerita biasa. Pakai alert. Kalau nak buang benda ni, pakai alert. Lot size tak kena, tahu. Dia tahu cerita dia. Tak ada cerita position sizing. Tak tahu apa itu position sizing. Disiplin out. Bila loss, dia pergi hold. Bila untung, dia keluar cepat-cepat. Itu exit strategy tak jelas. Tak ada. Dia tahu entry je. Perubahan terbaik diri anda adalah kepada asas diri anda. Cari kaedah kepada sistem anda. Ni dia position sizing model. Cari expectation sistem anda. Satu risk yang kita ambil, satu A. Kirakan dia. Kira expectancy sistem anda. Buat few samples, at least 30. Kalau anda seorang intraday, swing ataupun position, ataupun ada scalper menggunakan EA 20 hari. Satu hari jalan EA tu berapa? $50? $30? $50 sekali jalan. Berapa hari, ujung hari tu berapa? Tutup. Esok start balik EA anda ataupun scalping anda. Itu dia. Boleh? Tengok apa expectancy sistem anda. Ni kita tahu. Kalau trade pakai sistem ni, letak $10 boleh buat $9. Jadi anda tahu performance anda setiap masa. Bila dia tengah buat duit, pakai dia. Trade macam biasa. Bila dia makin banyak, anda besarkan lot sizing. Ada cara dia tadi selepas ini. Bila dia break even 0.1, bukan dia rugi. Dia tetap buat duit. Cerita dia start break even. Apa kita buat? Kita turun balik 0.01 lot micro. Ini memang member yang tak guna lah. Bila senang, dia cari kita. Bila tak senang, dia tak cari kita. Inilah dia. You are being unfair to the market. Itulah dia. The control that you have over the market, apa dia? Your money. Your costing. Jaga cost. Jaga cost kita. Biarpun akaun anda 200 juta ke, the moment dia kena 0.1, masuk micro lot 0.01. Tengok balik. Pakai sistem tu. Dia start positif balik, trade macam biasa. Dia pergi negatif, jangan pakai. Pakai sistem lain. Sebab tu biasanya trader, bila dia ada sistem, dia akan develop sistem, dia akan cuba backtest, dia akan cuba forward test. Itu yang kerja trader. Saya sampai hari ni masih buat teknik satu, lepas tu trade, dia tengok, mana tahu jumpa yang cantik. Dan kita ni lah, kita manage. Jangan pakai satu je. Ramai trader kat retail je kita jumpa benda ni. Setia kepada teknik. Manalah orang, dia setia kepada objektif. Itu je. Setia kepada objektif anda dan peralatan yang anda gunakan untuk nak capai objektif anda. Bila dia buat duit, setia lah dia. Jangan simpan, jangan buang pula. Itu lain cerita dia.
Trade multiple system lah. Ketahui trading portfolio anda, berapa income target anda, berapa ideal account size. Buat benda logik lah. 10% sebulan. Buat benda yang achievable. Jangan anda letak 100 nak kaya, nak buat 1000 hujung bulan. Saya tak nafikan memang ada. Tapi berapa kerat je boleh buat, berapa je yang boleh konsisten nak buat macam tu. Mana ada? Tak ada. Fikirkan benda ni. Bagikan akaun anda. Saya gunakan kaedah ini. Bagikan akaun anda. Bila kita nak trade, internal transfer jumlah itu saja. Lepas tu ikut anda punya position sizing. Itu saja. Jadi dalam trading ni, yang pertama adalah kepercayaan anda. Itu kena jelas. Anda kena faham kita ni berniaga. Itu kena jelas. Lepas tu apa mission statement anda? Apa yang anda nak capai? Siapa anda sebagai trader? Apa cabaran anda? Apa anda punya limitation? Apa kelebihan anda? Kenali position sizing model. Nota-nota dia banyak yang kita dah kongsikan. Kaedah compounding. Semua tu dah ada. Compelling market model, apa cerita market tiap-tiap hari saya duduk cerita benda tu. Technical anda, saya tak nak kacau sangat technical bukan apa. Semua orang dah ada. Semua dah ada. Tu dah. Apa yang anda dah ada betul dah. Asalkan anda buat benda sama. Asalkan dekat atas tu anda panggil resistance, bawah tu anda panggil support. Jangan atas tu anda panggil support, bawah tu resistance. Itu dah luar tabi'i, dah buat benda yang tak masuk akal. Buat benda yang masuk akal kepada asas. Market type analysis, specific strategi untuk market type tertentu. Anda tahu performance sistem anda, expectancy dia kepada market type tertentu. Kalau market normal trending, apa performance sistem anda? Kalau market sideways, apa performance sistem anda? Anda tengok yang mana perform tinggi, bila market macam tu, itu pakai sistem ni. Anda mungkin ada satu account, tapi anda boleh jalankan pelbagai sistem pemantauan position sizing kepada satu sistem. Itu ultimately yang kita tengah buat untuk MT4 tadi. Itu yang kita tengah buat. Set up quality, entry management, bagaimana anda bilanya anda nak set BE, anda nak ambil half profit, anda nak tutup separuh loss, dan TPSL macam mana anda tetapkan serta simpan trading journal anda. Ini ke arah yang CTFX nanti. Saya akan hujung program pada tahun tak tahu bila. Dia tak ada hujung-hujung. Tapi hujung 20 webinar, 20 siri yang kita buat tu, saya akan minta anda buat satu performance account dan tradekan account anda, dan saya akan minta trading journal. Itu hujung nanti. 50 entry. 5 ataupun 50 hari trading. Okey? Itu saja. Ada soalan untuk ni sebelum kita ni malam ni? Tengok. Jangan tunggu dia ni. Tunggu candle tu close. Tengok tadi. Kita ingat, ni nak jadi pin bar. Ingat malam mana kita punya XM ni. Okey. Hujung minggu ni saya akan berada di Johor. Hopefully saya jumpa some of you. Siapa yang free? Siapa yang ada kat Johor ni? Siapa datang? Dahlan, datang Compelling. Compelling maknanya adalah apa cerita market yang kita faham. Him. Kalau kita tahu musim tengkujuh, kita tahu harga ikan naik. Okey, faham? Compelling. Apa cerita market lah. Jadi sebab cerita market macam ni, USD kuat. Cerita market macam ni ataupun ada tengok kepada technical. Macam ni USD kuat. Ini tengah trending Euro USD ni. Sama. Okey, siapa ada orang Johor kat sini? Ataupun tak ada orang Johor ni? Mana orang negara sebelah ni? Tengok indeks semua merah. Sentimen tengah tak bagus. Tengok Chef JPY. Sentimen sebab Trump tu cakap pasal China tu. Orang pulau perhentian tengah ribut tu. Jaga-jaga sikit Faizal. Terengganu. Orang Kelantan. Okey. Tak, dah register untuk 15-16 tapi belum dapat confirmation. Tak apa. Tak ada confirmation tu datang. 15-16
15, 16. Oh, itu dekat arah Damansara. Okey, Dalan. 15, 16. Minggu selepas itu, minggu 1 lagi kita akan ada kelas untuk saham. Tapi syarat dia nak ikut kelas tu senang. Dalam Facebook, kat JB, itu adalah dengan Helmi. Itu dengan Helmi 15, 16. Syarat dia senang je. Kalau kita ada kelas saham, tapi hujung tahun, tapi syarat dia senang. Pakai baju Liverpool, upload dekat Facebook, pakai dekat Facebook seminggu. Itu je. Trump say may impose tariff as early as next week. It's not the meeting. Entah Trump ni kita nak tahu apa dia cakap pun tak tahulah, Vincent. Macam-macam Trump. Report itu reportnya itu reportnya itu yang kita akan nampak pergerakan USD kuat, JPY naik. Trump ni itu reportnya dalam paper. Betul tak betul tu tak tahu. Tengok USD akan naik, kita akan nampak JPY ada naik sikit, akan nampak Euro jatuh, AUD jatuh, NZD jatuh, CAD pun ada kelemahan sikit tapi GBP jatuh. Itu dia. Tapi itu cuma report yang tak, I don't think as the report recommended 25% duty on car. Oh, itu pasal kereta punya import. Itu kepada Europe dan juga kepada Japan. Dua tu spesifik. Okay. Dan Kanada. Okey. Siapa yang datang kelas jangan lupa register 1 dan 2. Bukan apa saya tanya tadi orang Johor nak ajak makan ni. Oh, laptop, bawa lah laptop. Kalau Helmi tu anda kena 15, 16 tu dekat Johor tu bukan saya. Rip, malam hari Jumaat ni makan malam. Jumaat malam pergi makan jumpa dekat apa? Saya dekat Seven Heaven Hotel. Makan. Oi. Kita orang jogging nak pergi makan. Nak pergi makan kita jogging. Balik makan kita jogging. Jadi okey lah. Dia apa? Dia kira dia ni balik lah. Okey. Jadi lapar balik lah. Tu dia. Itu tujuan dia. Okey Dalan. Yang tanya dalam tu Yang tanya dalam grup Datang dari Singapura. Datang. Ini yang hujung minggu ni tak ada. Dalan. 1 dan 2 ni. 1 dan 2. Hujung minggu ni tak ada. Dekat Masai. Okey. Ikut kelas Helmi lah. Ikut kelas Helmi. Helmi punya kelas kat Johor. Johor pada 15-16. Yes. Jogging more can eat more. Yes. 15-16 kat Masai kat Bandar Seri Alam. Okey. Jadi itu saja kita punya webinar. Ingat kita besok kita pun ada webinar. Hopefully anda buka lah minda anda berniaga. Kita dah masuk ke 19. Besok kita ada webinar terakhir untuk pusingan kali ini ke-20. InsyaAllah kita akan lihat kepada 1 balik. Dan mulai webinar depan saya akan mula masukkan sikit-sikit benda saham, komoditi, indeks, slow lah. Tak nak orang terkejut pula, itu payah. Kita buat something yang nyata lah dalam trading kita. Okay? InsyaAllah kita bersama lagi. Terima kasih semua. Dan bentuklah anda punya sistem dagangan peniaga dalam trading. Jadi seorang trader. Okay? InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faizal, Dalan, Vincent, Zahiri, Badri, Aminul, terima kasih Ronald, thanks. Adib, thanks.